السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Amma ba'du lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah saya dan tuan-tuan sekali lagi berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita. Mudah-mudahan Allah taala menurunkan barakah rahmah dalam majlis kita, memberikan kita kekuatan untuk memahami ma'alim Islam, memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan tuntutan Islam sebagaimana yang telah dianugerahkan pada anbiya dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1. Kita hari ini masuk tajuk baru 190. Ya kan? Kisah penyembelihan lembu. Ini secara detail. Dulu awal surah Baqarah dah cerita sikit, dan kita masuk detail lagi. Sebelum tu kita baca ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Sadaqallahul Azim. Ayat 67 sampai 73. Panjang ayat dia, ya. Dia hanya mengisahkan berkenaan dengan kisah penyembelihan lembu. Jadi tuan-tuan, kita tengok apa kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih pada permulaan, iaitu kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, ya. Terjemahan nanti kita baca, ya. Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya ialah bahawa pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebut sebahagian daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, seperti mungkir janji, melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu. Dalam kuliah yang lalu, ya, kita telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya, bagaimana peristiwa ini berlaku, ya, menunjukkan betapa, ya, derhakanya orang Yahudi Bani Israel ni akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia duk gaduh minta bagi hari yang mulia, ya, Sayyidul Ayyam bagi mereka untuk mereka melakukan ibadat, menuntut pada Nabi Musa alaihi salam. Lalu dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dalam kuliah yang lalu, ya, maka orang Yahudi sewajibnya, ya, dia memuliakan hari Sabtu tanpa menangkap ikan pada hari tersebut, ya, yang telah kita ceritakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr iz ya'duna fis sabti iz ta'ti hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ya. Tanyalah berkenaan pada mereka berkenaan dengan satu kampung, iaitu kampung yang telah kita terangkan, satu kampung yang bernama Ilah di antara Madian dan Mesir, ya, yang menghadap laut, yang mana mereka melampaui batas, melanggar perintah Allah Ta'ala. Ya'duna fis sabti, ketika hari itu ikan datang dengan banyaknya, dan hari-hari lain ikan tidak datang, ya. Jadi mereka telah menipu Allah Subhanahu wa taala dengan membina empangan, ban dan belat yang sampai ke laut. Kemudiannya mereka tangkap ikan tersebut setelah terperangkap dalam lubang yang digali. Jadi ini satu derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudiannya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera yang hina, ya, yang kita sebut dalam kuliah yang lalu, ya, bagaimana ada pendapat ulama menyebut yang muda menjadi kera dan tua menjadi babi, ya. Wa ja'alna minhumul qiradata wal hanazira wa abadat taghut, ya. Melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu, takabur serta engkar beramal dengan ajaran kitab Taurat, ya. Sibuk menuntut janji Nabi Musa alaihissalam. Dalam mereka kelang kabut untuk menyeberangi Laut Merah, mereka sibuk bertanya kepada Nabi Musa, Ainal kitab al-mau'ud, mana kitab yang kamu janji itu? Patutnya selamat diri dulu. Dia sibuk bertanya, Ainal kitab mau'ud,
yang dijanjikan. Sebelum tu Nabi Musa memberitahu kepada Bani Israel bahawa satu hari nanti dia akan diambil, dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menerima kitab Taurat. Ya. Jadi duk sibuk tanya, aina kitabul mau'ud. Jadi bila dapat kitab Taurat, mereka tidak beramal dengan Taurat. Ya. Jadi ini satu derhaka kepada Allah Subhanahu Taala. Dan seterusnya kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, justru ayat ini merupakan penerusan dan menjelaskan keburukan mereka, iaitu menentang para rasul dan berlengah-lengah dalam mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi sebab al-kisah, sebab berlaku kisah. Dia kita tengok pada riwayat, ya. Banyak riwayat dalam kitab tafsir, ya, asbabun nuzul ayat, ya. Ini masyhur, kaul yang masyhur dan sahih, ya, berkenaan dengan kisah ni. Cuma beberapa perkara yang tak dapat didetailkan. Misalnya ada ulama berselisih pendapat dan tak perlulah dijadikan ikhtilaf yang besar tentang bahagian mana yang diambil untuk pukul orang tersebut, bahagian lembu mana yang diambil. Itu istilah ulama, okay? Macam mana dengan keadaan lembu yang dibela oleh seorang pemuda yang dilepaskan dalam hutan, okay? Dan kemudiannya dipanggil, lembu tu datang. Itu benda tu semua khilaf ulama, okay? Jadi kita ambil yang tak khilaf saja. Yang khilaf tu sebagai pengetahuan saja. Sebab berlaku kisah Ibnu Abi Hatim, Rawa Ibnu Abi Hatim an Abidah Salmani qala. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abidah As-Salmani. Abidah As-Salmani qala, dia yang menyebut. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Abidah As-Salmani, dia menyebut. Kana rajulan, ni banyak dalam kitab tafsir, ya, semua kebanyakan kitab tafsir meriwayatkan benda yang sama, ya. Abu Hasan Ali An-Nadawi pun sama, ya, dia meriwayatkan benda yang sama, ya. Kana rajulan min Bani Israel. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abidah As-Salmani berkata, dulunya terdapat seorang lelaki daripada Bani Israel yang mandul. Ya, dalam bahasa Arab dipanggil aqiman, mandul. Ya, tidak mempunyai anak, tak beranak lah. Ya, bukan orang perempuan saja mandul, orang lelaki pun mandul juga, kan. Dia kata aqiman. Ya. La yulad lahu wa kana lahu malun katsir. Ya. Dia mandul, tidak mempunyai anak, sedangkan ia memiliki harta yang banyak, malun katsir. Dalam bahasa Arab lah, ya. Saya baca dua-dua, ya. Sebab ini daripada kitab yang lain. Dan dah tentulah Dr. Wahbah Az-Zuhaili pun mengambil sumber yang sama daripada kitab tafsir. Jadi itu tak akan bertentangan, tak akan berlaku bertentangan, ya. Ia mempunyai anak saudara lelaki yang bakal mewarisi harta tersebut. Wa kana ibnuhu ahi warisuhu, ya. Dia ada seorang anak menakan dia, anak saudara dia, ya, yang akan mewarisi harta tersebut. Selalu macam itulah Tuhan ujian Allah Subhanahu wa taala, kan? Yang banyak harta dia tak ada anak pula. Tidak tuan-tuan, ya? Yang banyak harta dia tak ada anak, ya? Yang banyak anak dia tak ada harta pula. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah, kan? Anak berderet, ya. Dia masuk kampung-kampung, tuan-tuan, ya. Ia mempunyai anak lelaki yang bakal mewarisi harta tersebut. Lelaki tersebut telah dibunuh oleh anak saudaranya sendiri. Faqatalahu, telah membunuh, ya. Ia membawa keluar mayat tersebut pada waktu malam dan meletakkannya di hadapan pintu rumah seorang lelaki lain daripada kalangan dialah, ya. Faqatalahu summa ihtamalahu lailan fawada'ahu
ala babi rajulin minhum, kata ulama. Itu dah terjemah dia tadilah, ya. Summa asbaha yud'iyuhu. Pada kemudiannya anak saudaranya pada waktu pagi dia mendakwa bahawa orang itulah yang membunuh lelaki tersebut. Membunuh lelaki tersebut, ya. Bahawa orang lelaki itu tersebut yang membunuh lelaki tersebut, sehingga mereka mengangkat senjata dan berperang antara satu sama lain, ya. Dan kemudiannya apabila berlaku keadaan yang tidak dapat dikawal lagi antara mereka, lalu datanglah, ya, muncullah di kalangan mereka cendekiawan, cerdik pandai, ya, yang bijaksana, disebut dalam kitab sebagai dikatakan cerdik pandai di kalangan mereka, berkata, kenapa kamu saling berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, sedangkan seorang utusan Allah ada di kalangan kamu? Wa hadza Rasulullah fiikum, fa'atau Musa alaihi salam. Mereka pun datang bawa jumpa Nabi Musa alaihi salam, dan kemudian fazakaru zalika lahu, dan kemudian diceritakan kisah yang berlaku, dan kemudiannya turunlah ayat ini, ya, fazakaru zalika faqala innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, kita tengok terjemahan ke surat 191, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah dalam menjadi orang yang bodoh, yakni mempermain-mainkan kamu. Dia bukan tak tahu, dia tahu Musa itu siapa, ya. Jadi sambung kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah alaih, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyembelih seekor lembu. Nabi Musa berkata, sekiranya mereka tidak membuat pelbagai usul, sudah tentu cukup dengan seekor lembu betina, walau apa jenis sekalipun. Tetapi mereka menyulitkan keadaan lalu disusahkan urusan mereka. Di sini tidak dibahaskan dalam kitab ni, tapi ulama tafsir yang lain membahaskan, ya, banyak ulama tafsir. Antaranya ulama tafsir lain yang menyebut, mufassirun yang lain, kalau sekiranya, ya, perkataan Baqarah tu terhenti dekat situ saja, dah cukup memadai untuk orang Yahudi melaksanakan tuntutan menyembelih seekor lembu betina. Tapi dia banyak akai. Dia tanya macam-macam, ya. Lapas Baqarah tu lapas yang maklum, lembu betina, semua orang faham. Jadi dia banyak akai. Dia tanya macam-macam, mempermainkan Rasul, iaitu Musa alaihi salam. Sebab itu kalau kita lihat, maka berkatalah Ibnu Abbas, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, dia menyebut dalam kitab dia Qaul Ibnu Abbas, walau annahum akhazu, kalau sekiranya mereka mengambil tugas tersebut dengan menyembelih Baqarah yang secara umum, la ajra'at anhum, sudah pun mencukupi taklif Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum, kata Ibnu Abbas, syaddadu, mereka berkeras, ya, bertindak kasar dengan Nabi Musa, ya, atas firman Allah Subhanahu wa taala, fasaddallahu alaihim, Allah taala menyusahkan lagi mereka, hatta intahau ila baqarah allati umiru bizabhiha, sehinggalah disenaraikan ciri-ciri lembu yang macam ni, yang macam ni, yang macam ni, yang patut disembelih. Kan susah nak cari. Jadi kita tengok terjemahan dia yang kedua, 68. Mereka menjawab, ya, sambil kita baca tafsir, kita tengok terjemahan. Tadi kita tak baca terjemahan. Mereka menjawab, 68.
Kalau begitu, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Ya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua, tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kan dah susah dah. Dah mula susah dah. Kan? Jadi dah mula susah nak cari. Kalau tadi laksanakan selesai masalah dah. Dia tanya, Allah Ta'ala syaddada alaihim. Lagi syadid Allah Ta'ala, susah. Ya, itu yang dikatakan. Sebenarnya kata ulama dah cukup dah. Lapas tu dah boleh beramal. Ya. Ya, dia cukup dari segi fiqh, usul fiqhnya, lapas dari segi bayanannya sudah mencukupi. Kerana perintah Allah Ta'ala, kata ulama, berlaku dalam 3 keadaan. Pertama, bil lafzi, lapas yang boleh dipahami. Ya, ini lapas yang boleh dipahami. Yang kedua, kata ulama, berlaku bil fi'li, dengan perbuatan, tunjuk cara perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga, bil qaul, dengan tutur kata Nabi SAW. Dah selesai. Kalau Nabi Musa alaihissalam, dah selesai dah. Tapi mereka syaddadallahu alaihim. Dah memadai sebenarnya. Tak perlu nak tanya lagi, lembu yang macam mana, warna apa, tua ke, muda ke, dah tak payah nak tanya dah. Macamlah, ya. Macamlah firman Allah Ta'ala berkenaan dirikan sembahyang. Wa aqimus salah. Ya. Nabi akan tunjuk, Nabi Musa akan tunjuk. Kan? Tapi dia cuba untuk tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat, kata ulama, di hujung ayat tu ada disebut perkataan kadu. Ya. Mana tadi? Ayat berapa tu? 8. Awama kadu yaf'alun. Ayat 71. Ayat 71. Ya. Ada perkataan wama kadu yaf'alun. Ya. Mereka berkata, apa nama? Jadi, kemudian sebelah muka surat 192. Kemudian mereka menyembelih tersebut dan hampir-hampir sahaja mereka tidak dapat melaksanakan perintah berkenaan. Hampir-hampir tidak melaksanakan perintah berkenaan. Perkataan kadu ni maksudnya dah tak dapat cari dah. Cari tak jumpa, cari ni tak jumpa, lembu ni tak jumpa, lembu tanya orang ni tak jumpa, last sekali jumpa. Kadu, itu perkataan kadu. Hampir-hampir, hampir sangat tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan perkataan kadu. Kadu ni bahasa Arab ni maksud macam tu. Samalah dengan hadis Nabi yang lain menggunakan perkataan kadu, misalnya kadal fakru, kata Nabi SAW dalam satu hadis, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kepakiran itu, fakir, kata Nabi, hampir-hampir, kadal fakru, hampir-hampir kepakiran itu menjadikan dia kufur kepada Allah. Betul tak tuan-tuan? Betul tak kata Nabi? Kerana gila nak cari dunia, kerana nak dapat harta, nak dapat kaya, hampir-hampir dia menjadi kufur kepada Allah. Ataupun dia tinggal, dia mendapatkan harta secara yang haram, pun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hampir-hampir. Jadi perkataan hampir-hampir itu menunjukkan benda di perintah ni hampir-hampir tidak dapat dilaksanakan. Ini kesan dia, ya. Orang Yahudi, ya. Kita tengok. Lalu disusahkan urusan mereka. Akhirnya mereka menemui seekor lembu yang memenuhi, muka surat 193 atas, memenuhi ciri-ciri perintah penyembelihan tersebut. Ia dimiliki oleh seorang lelaki yang hanya memiliki seekor lembu itu sahaja. Itu dia. Kata ulama,
kata ulama tafsir, dalam ni tidak disebut cerita dia pada di kalangan mereka, tak disebut dalam kitabnya, kitab lain disebut, kitab tafsir yang lain, di kalangan mereka Bani Israel ada orang yang soleh. Dulunya ada orang soleh, yang beramal, ahlul ibadat, dan dia mempunyai seorang anak, dia miskin, dia 3 orang, dia, bini dia, anak, dan seekor lembu diceritakan, nak jadi cerita. Jadi sebelum dia mati, dia kata kat bini dia, kalau dia mati, dia mewasiatkan, lembu ini hendaklah diberikan kepada anaknya. Dia jaga lembu, dia lepas. Lembu tu akan balik dan lepas masuk dalam hutan, lepas makan. Bukan makan tanaman orang dalam hutan. Amah, awam. Dan bila dipanggil, lembu ni akan datang. Cerita dalam ni, dalam riwayat dia cerita. Dia dipanggil, lembu tu datang dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah sebutan dia, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan Musa, dengan nama Tuhan Ibrahim, dengan nama Tuhan Isa, lembu tu akan datang. Dan kemudiannya dia mati, dan dia serahkan, isteri dia serahkan pada anak tersebut, dan lembu itulah yang ditemui jenuh kecek supaya jual lembu tersebut kepada orang-orang Bani Israel pada ketika itu. Dia tak mau jual. Akhirnya kata ulama, dalam ni ada disebut, perenggan yang kedua, pemilik lembu berkata, demi Allah, aku tidak akan mengurangkan harga lembu ini daripada sejumlah emas yang memenuhi kulitnya. Lantas mereka membelinya dengan bayaran mengambil emas sepenuh kulitnya dan menyembelih lembu tersebut. Nak beli sangat, bukan 3 dinar, bukan 6 dinar, bukan 12 dinar. Harga dia ialah, kalau ditempel emas tu seluas kulit lembu. Bukan berat lembu tersebut, seluas kulit dia. Kalau lembu tu besar, besarlah kulit dia, banyaklah emas dia. Jenuh nak cari duit. Bukan senang. Padahal mula-mula tadi senang je. Sembelih je lembu betina, dia banyak akai. Jadi Allah Ta'ala syaddada alaihim, kata ulama. Akhirnya lembu tu pun diperolehi. Itulah yang dikatakan hampir-hampir tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Susah nak dapat, padahal senang je. Kemudiannya 193, kita baca ikut turutan cerita, kemudian kita tambah dengan tafsir yang lain. Kemudiannya mereka memukul mayat tersebut. Mereka memukul mayat tersebut dengan menggunakan sebahagian anggota lembu berkenaan. Disembelih lembu, diambil sebahagian anggota daripada lembu tu, dan kemudiannya dipukul, dan dia hidup. Orang yang mati tadi, pak menakan dia tadi hidup, dan bagi tahu dia ni yang bunuh aku. Di sinilah ada khilaf di antara ulama. Ada yang ada disebut dalam tafsir, tapi itu kaul yang katakan bahagian mana yang diambil. Wakila ada yang kata ambil bahagian lidah aja. Lisanuhu, kan bahagian lembu banyak. Ekor dia ke, paha dia ke. Wakila lisanuhu. Ada yang mengatakan pula wafahzuhu. Wafahzuhu. Fahzun paha. Al-yumna, paha kanan. Wal izami yali al-udrub. Ini kalau kita panggil batang pinang lah. Lagi batang pinang. Wal bud'ah bainal katafain. Tulang di antara dua bahu rahang lembu tu. Daging di situ. Dan kemudian apabila dibahaskan ulama yang ni, ada seorang ulama tafsir, dan semua ulama tafsir ikut sama, antaranya dia kata la syakka innal Quran la yadullu alaihi. Quran tidak menerangkan mana-mana bahagian. Fa in warada khabar sahih
qabla wa illa qabila wa illa wajaba as-sukutu anhu. Kalau sekiranya ada berita yang sahih berkenannya, kita terima. Kalau tidak, kita diam sajalah. Tak payah nak cerita. Cuma saya nak cerita kat tuan-tuan, ini khilaf ulama. Lagi ada ustaz mendakwa, dia ambil lidah, sepenuh lidah itulah yang dia ambil, cerita bohong. Ini cerita ni hanya sekadar habis kat sini, tak boleh dibawa cerita. Jadi dia kata wa illa wajaba as-sukutu anhu. Ini kata ulama. Dan kemudiannya, ya, mereka lalu mayat itu hidup kembali. Mereka bertanya kepada mayat yang hidup kembali itu, siapa yang membunuhmu? Man qatalaka? Dan kita tak disebut siapa yang bunuh kamu ni? Ya? Siapa yang membunuhmu? Mayat itu berkata, orang ini anak saudaraku. Haza ibni ahi. Haza ibni ahi. Kan tu ya. Macam mana? Kan? Haza ibni ahi, ni anak menakan aku ni, bunuh aku. Sampai macam itu sekali. Ya. Dia kata apa? Kemudian ia jatuh lalu mati. Ya. Kemudian dia jatuh lalu mati semula. Summa mala maitan. Habis dia sebut tu, dia pun jatuh mati. Mati sebenar-benar ajalnya lah, habis. Tak hidup dah lepas tu. Ya. Dan kemudiannya dikatakan pada ulama, falam yuqta min malihi syai'. Anak nakal dia tu satu sen harta pun tak dapat. Ya. Falam yurasu al-qatilu ba'du. Ya, pembunuh tidak boleh mewarisi harta pusaka. Itu memang dalam hukum dia pun sama, Nabi Musa pun sama syariat dia, kita pun sama syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ia jatuh lalu mati semula. Sebagai hukuman, harta tersebut tidak diwaris sedikit pun kepada anak saudaranya, anak saudara orang itu, kerana pembunuh tidak boleh mewarisi harta milik orang yang dibunuh. Dan menurut satu riwayat yang lain, ada satu riwayat yang lain, lalu mereka menangkap lelaki tersebut dan membunuhnya. Ada satu riwayat yang lain dan tafsir, wa fi riwayat fa'ahazu al-ghulam faqataluh. Dan dia ambil, tangkap, bunuh, kisah. Orang bunuh balik. Nanti cerita dia. Cerita. Ya. Itu yang disebut dalam kitab. Tengok 193, tafsir dan ulasan. Itu cerita dia. Dia lebih kurang sama saja, kita baca. Ingatlah wahai kaum Yahudi, sewaktu Musa berkata kepada kaumnya. Itu disebut tadi tu. Wa iz qala Musa liqaumihi. Uzkur lahum ya Muhammad. Ya. Ingatlah wahai kaum Yahudi, sewaktu Musa berkata kepada kaumnya, yaitu datuk nenek kamu yang terdahulu, sesungguhnya Allah memerintah kamu menyembelih mana-mana seekor lembu, namun mereka tidak mematuhinya. Bahkan mereka menyulitkan keadaan dengan mengajukan pelbagai pertanyaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyusahkan urusan mereka. Mereka berkata, adakah engkau hendak mempermain-mainkan kami wahai Musa? Kami bertanyakan tentang kes pembunuhan, tetapi engkau memerintahkan kami supaya menyembelih seekor lembu. Musa alaihissalam menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan menghina dan mempermainkan manusia dalam perkara-perkara yang serius yang melambangkan kebodohan dan kejahilan terhadap hukum-hukum Allah yang disampaikan. Mana ada Nabi nak main-main. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat para Nabi. Sama je. Kan? Sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bukan main-main, benda serius. Ya? Nak buat lawak pula, bukan. Ya? Sebenarnya ada tersiratnya tujuan Allah Ta'ala, kata ulama. Tujuan dia untuk menghina mereka. Kerana mereka menyembah anak lembu. Ijlah. Sembah anak lembu ni, lembu nak kena sembelih ni. Itu tujuan dia sebenarnya, kata ulama. Menghina mereka sebenarnya. Itu yang mereka berat tu. Macam nak sembelih Tuhan dia pula. Kan? Apabila melihat Musa bersungguh-sungguh, Nabi Musa AS bila banyak sangat pertanyaan, yang tu yang ni,
Nabi Musa bukan jawab spontan. Dia tunggu wahyu datang. Itu yang datang tu. Lepas satu, lepas satu. Tengok yang kedua. Mereka berkata, 69, tengok. Mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apakah warnanya. Ma launuha. Ada lagi. Ma launuha. Apa pula warna? Tadi tua pun tidak, muda pun tidak, awanun. Sekarang ni apa warna dia pula? Wa ma launuha. Kemudiannya Allah SWT berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Sungguh-sungguh tanya lagi. Akan tetapi mereka terus berdegil, lalu mereka bertanya tentang warnanya pula. Musa menjawab, lembu tersebut kuning tua warnanya, bahkan menyukai hati orang-orang yang melihatnya. Mereka tak puas hati lagi. Muka surat 194. Mereka tak puas hati lagi dengan jawapan tu. Tanya lagi. Apa tanya dia? Qalu ud'u lana. Ayat yang seterusnya. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina ini. Kerana sesungguhnya sapi itu masih samar-samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk memperolehi sapi itu. Nasib baik ada perkataan insya-Allah. Tidak sampai kesudah tak dapat sembelih. Kata ulama tafsir, nanti ada dibahaskan. Musa berkata, lalu datang firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi yang belum pernah digunakan untuk membajak tanah. La zalulun tusirul arda. Bukanlah lembu yang dicucuk hidungnya, yang digunakan untuk membajak tanah. Dan tidak pula digunakan untuk mengairi tanaman. Wala tasqil harasa. Musallamatun la siyata fiha. Dan kemudiannya tidak cacat, selamat, elok, dan tidak berbelang. Tidak berbelang. Bukan macam kerbau balak tu tak. Tak berbelang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelih lembu tersebut, dan hampir-hampir sahaja mereka tidak dapat melaksanakan perintah berkenaan. 194. Mereka tidak puas hati dengan jawapan itu, malah meminta agar ditentukan sifat-sifat yang lain. Mereka memungkarkan alasan lembu itu banyak dan meragukan kami. Sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat panduan untuk mencari lembu tersebut. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, walau lam yastasnau wa yaqulu insya-Allah lamma tabayyana lahum akhirul abadi. Seandainya mereka tidak mengecualikan dengan mengatakan insya-Allah, jika dikehendaki Allah, sudah tentu perkara itu terus akan menjadi kesamaran kepada mereka buat selama-lamanya. Nasib baik ada insya-Allah. Ada juga iman tu. Kalau tak ada insya-Allah, habis. Tapi beza, kata ulama, dua insya-Allah. Dalam Quran ada sebut dua perkataan insya-Allah. Satu kisah ni insya-Allah. Satu lagi kata ulama, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada juga perkataan insya-Allah. Insya-Allah yang benar-benar ingin mentaati perintah Allah, insya-Allah Nabi Allah Ibrahim. Insya-Allah orang Yahudi ni insya-Allah olok-olok main-main, kata ulama. Dia sebut dalam antara je dia kata tak sebut Nabi, tapi dalam tak salah dia sebut kisah Nabi Ibrahim dan Ismail disebut dalam Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni araka anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata insyaallah, ada kata insyaallah. Tapi insyaallah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sungguh-sungguh. Yang ni main-main, kata ulama, memperolok-olokkan. Tapi nasib baik Nabi beri
Nabi sebut, kalau sekiranya tak ada insya-Allah, nescaya akan sama sampai ke sudah, tak dapat nak cari lembu. Ya, jadi kita ni kalau kita sebut insya-Allah, kita kena buat betul-betul lah. Kita jangan jadi macam orang Yahudi pula. Insya-Allah sungguh, kita buat sungguh, berazam. Dia kan olok-olok tak boleh. Itu Nabi kata kena ada insya-Allah tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan surah Al-Kahfi tak disebut, saya catat dekat catatan saya, wala taqulunna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa in yasha Allah. Janganlah kamu berkata terhadap satu perkara sesungguhnya aku pasti melakukannya esok kecuali dengan menyebut sekiranya dikehendaki Allah. Maksudnya kita kena iring perbuatan kita, kesungguhan kita dengan perkataan insya-Allah. Jangan tidak ada insya-Allah. Kalau kita tidak ada insya-Allah, kita bukan lagi ahli sunnah wal jamaah, kita bukan salafi. Kita bukan apa yang diajar oleh Nabi atau sahabat. Itu ajaran daripada orang-orang yang daripada firqah ilmu akidahnya dikenali sebagai firqah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Ini bahaya. Dia kata apa yang dia usaha mesti dapat. Tuhan mesti kena bagi. Tak boleh. Insya-Allah bagi. Ya, insya-Allah Tuhan bagi. Ada di situ akidah. Kalau kita sebut insya-Allah, ada dalam hati kita tersemat perasaan akidah. Kalau kata mesti jadi, itu tak ada. Tu. Ya, bahaya tu. Kataan tu kataan akidah tu. Kataan akidah, ya. Jangan mendabik dada. Insya-Allah. Insya-Allah tu. Perbuatan Allah Taala. Kemudiannya sambung lagi, Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman yang bermaksud sesungguhnya ialah lembu betina yang belum digunakan untuk membajak tanah dan bukan lagi digunakan untuk menyirami ladang. Ia sejahtera, selamat, tidak ada apa-apa kecacatan, hanya warna kuning tua sahaja terdapat padanya. Mereka berkata, sesungguhnya engkau wahai Musa telah menerangkan hakikat lembu yang jelas. Mereka terus mencarinya tetapi tidak memperoleh lembu itu kecuali pada seorang anak yatim yang masih kecil yang berbuat baik kepada ibunya yang saya ceritakan tadi. Dia tafsir dia berurutan, ya. Lalu mereka membuat tawaran harga kerana harganya sangat mahal. Saya jumpa satu tafsir, ya, dia kata antaranya tawarannya dia tak sebut dalam kitab ni, tafsir lain disebut 3, 6, 12. 3, 6, 12. 3 dinar, 6 dinar, 12 dinar. Lepas itu barulah sepenuh kulit emas kulit lembu. Dia buat tawaran. Barulah jual. Itu pun dengan izin mak dia. Anak tadi, anak yatim tadi yang taat kepada mak dia tu, dengan izin mak dia baru dia jual. Susah nak dapat. Jenuh pi pujuk pula mak dia, kata ulama tafsir. Baru dapat. Susahnya. Ya, dapat lembu tersebut. Harganya sangat mahal lah. Ya. Kalau dah penuh kulit lembu tu emas agak-agak berapa ribu tak tahulah. Ya. Kulit lembu agak haji kulit lembu berapa kilo je. Tak pernah pula selalu duk korban tak pernah timbang kulit lembu tu. Ya. Dah gini lah 1 kilo 2 kilo kan. Kulit lembu dah agak berapa kilo agak. Ya. Ada 5 kilo. Lebih. Lebih. Kalau 10 kilo 10 kilo emas lah. Tu dia. Itulah harga dia. Ya. Dan kemudiannya akhirnya mereka membelinya dengan harga emas yang sepenuh kulitnya. Mereka tidak bersegera mematuhi perintah Allah SWT. Ibnu Abbas berkata, ini yang saya cerita tadi tu, sekiranya mereka menyembelih mana-mana sahaja lembu yang mereka kendaki, sudah tentu ianya memadai. Tetapi mereka mahu menyusahkan diri mereka sendiri, lalu Allah menyulitkan urusan mereka. Kata Ibnu Abbas, la ajra'at anhum, dah cukup dah. Tapi oleh kerana mereka syadid, syaddadallahu alaihim. Kemudian kita tengok kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, perenggan yang seterusnya. Selepas menyebut kisah di atas, Allah Subhanahu Taala mengingatkan kaum Yahudi hari ini berada di kota Madinah pada ketika itulah, sebab ayat ni ayat Madaniyah. Khitab dia orang Yahudi lah.
cerita Nabi Musa lepas lama dah. Ni cerita ni. Ya, ni untuk orang Yahudi yang ada di Madinah, bukan tak tahu cerita tu, depa tahu. Ya, bukan tak tahu, depa tahu bahawa punca sebenar tersebut kerana itulah Allah mengingat kaum Yahudi bahawa punca sebenar kisah tersebut adalah pembunuhan yang dilakukan oleh datuk nenek mereka. Ya, punca dia kerana membunuh tadi dengan cara melengahkan sebutan dan mendahulukan makna demi menimbulkan rasa keinginan yang dalam untuk mengetahui sebab perintah menyembelih lembu tersebut. Cerita dia betul, tuan-tuan. Kalau kita lihat susunan ayat ini, kita buka balik 190, ya. Allah Ta'ala menyenaraikan ciri-ciri, sifat-sifat lembu. Kesalahan tak tahu lagi pasal apa. Dia tak tahu lagi. Dia tak sebut oleh kerana kamu membunuh, maka kamu dikendaki menyembelih seekor lembu. Dia tak cerita lagi. Mungkin bunuh tak cerita lagi. Dia cerita dulu. Lembu tu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dah hujung tu baru dia cerita. Iaitu pada ayat 72. Kita tengok 72. Dan ingatlah ketika kamu semua membunuh. Baru ada. Sebab apa berlaku ni? Kerana membunuh. Kan? Membunuh seorang manusia. Lalu kamu saling menuduh tentang itu. Dan Allah hendak mengingkapnya apa yang selama ini kamu sembunyikan. Cerita tu kemudian patutnya duduk depan susunan dia. Tujuan dia apa? Tujuan dia, kata ulama itu, kata pelenggan yang kita baca tadi, tujuan dia adalah untuk menarik perhatian mereka tentang berapa teruknya perangai datuk nenek moyang hampa dulu pada mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh buat, tak mau ikut. Teruk perangai hampa, datuk nenek hampa ni teruk. Kan? Tanya macam-macam barulah nak buat. Ni perangai datuk nenek hampa dulu. Ditujukan kepada orang Yahudi di Madinah ketika itu. Itu dia kata, sebutkan dulu. Ya? Dan kemudiannya, manakala dinisbahkan pembunuhan itu kepada Yahudi sekarang kerana mereka adalah keturunan orang Yahudi dahulu. Mereka memang bermegah-megah dengan asal usul keturunan mereka, bahkan meredai apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Last, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tengok ayat. Kita patah balik. Ya. Ini paling saya berhenti. Wa iz qataltum nafsa fadara'tum fiha. Ayat 72 tadi. Ya. Dan ingatlah ketika kamu semua membunuh seorang manusia. Pasal apa ya Muhammad? Kamu kata kami yang membunuh. Kami bukan membunuh, depa yang bunuh. Depa tu datuk nenek moyang depa, tapi ayat Quran dikata kamu yang bunuh. Pasal apa kamu? Dalam bahasa kita samalah dengan bahasa Arab, ya. Ana, anta, huwa. Kan? Dalam bahasa Arab ana, anta, huwa. Saya, kamu, dia. Ya. Tapi ayat ni digunakan kamu. Pasal apa kami kena? Dulu kamu ni memang sikap kamu suka berbangga-bangga dengan keturunan kamu tu dikatakan. Jadi tujuan macam kamu lah. Kamu suka bermegah-megah dengan asal-usul keturunan mereka, bahkan meredai apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kan orang Yahudi dia suka bangga-bangga dengan datuk nenek moyang mereka, dengan keturunan mereka. Bahkan mereka menyebut, Allah Ta'ala menakalkan dalam Quran, ya, nahnu abna'ullah wa ahibau, kami ni anak Allah, kami ni kekasih Allah. Dan dia kata lagi, kalau nak masuk syurga ni, kami je masuk syurga, hampa tak boleh masuk. Menganggap orang lain tak boleh masuk dah. Wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana huda. Orang Yahudi je masuk syurga. Dan dia bangga juga. Dia kata Tuhan ni Tuhan untuk kami saja. Sebab itu disebut dalam kitab Talmud, Tuhan dia nama Yahweh tu lah Tuhan dia. Yahweh itulah Tuhan dia. Orang lain tak ada Tuhan. Dia bangga dengan keturunan dia. Dah bangga sangat, sesuai lah dituju kepada kamu. Ingatlah, ya, kamu yang membunuh. Maksud berbangga dengan keturunan kamu. Kemudian ulama bahas dari segi bahasa tak salah. Ulama bahas dari bahasa tak salah, sebab dia menunjukkan ketinggian bahasa
iaitu dalam bahasa balaghahnya dipanggil majaz mushar, iaitu zikrul kullu wal muradu ba'du. Sebut ramai tapi tidak kan seorang je. Kan? Macam itulah. Apa ni? Minum air apa ni? Kami minum air sungai habis. Habis air sungai, sebahagian daripada air sungai, bukan semua air sungai. Dia kurang macam itulah kata ulama. Zikrul kullu wal muradu ba'du, kata ulama. Tak salah dari segi bahasa. Jadi sesuailah dengan perkataan kamu bunuh kerana kamu suka berbangga-bangga dengan keturunan kamu, wahai orang Yahudi. Okay. Ya. Itu saja, insya-Allah kita akan sambung. Minta maaf terlajak sikit. 194 ujung bawah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan mengambil iktibar bersama, ya, sebagaimana saya sebut setiap kali kuliah, ya, di mana-mana surau dan masjid, iaitu al-i'tibaru li umumil lafzi la bi khususis sabab. Saya minta maaf tuan-tuan, saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kekurangan majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.